Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Wan Zalina selaku pensyarah kami dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, pada hari ini kami akan mengupas isu berkenaan salah laku seksual dalam kalangan pelajar. Sebelum tu, saya perkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu di mana ianya terdiri daripada saya, Ainur Syazwani Zamuri, seterusnya Ahmad Zaim bin Ahmad Mustafa, Muhammad Rafiq Hijazi bin Ahmad Fauzi dan Nur Hafi Nazifah binti Arifin. Tanpa melengahkan masa, saya Ainur Syazwani Zamri memegang nombor kad matrik 829214 akan memulakan pembentangan. Baiklah, jenayah seksual remaja dapat didefinisikan sebagai perbuatan seksual secara paksaan yang meliputi perbuatan seperti meliwat, merogol, melakukan kelucahan melampau, membunuh dan menyeksa mangsa menggunakan kekerasan di mana perbuatan-perbuatan itu salah di sisi undang-undang. Peningkatan masalah seksual juga dapat menyumbang ke arah peningkatan kes yang membabitkan sumbang mahram dan ia boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, kita pergi ke kajian literatur di mana di sini kita dapat lihat beberapa artikel yang mengetengahkan isu seksual ini. Antaranya ialah menurut kajian Nur Hazila Mustafa dan Nur Saadah Muhammad Aun, zaman remaja merupakan zaman yang penuh dengan pelbagai risiko dari pelbagai sudut terutamanya sosial. Pada tahap ini, remaja mempunyai naluri ingin mencuba sesuatu yang baru dan memberontak sekiranya keinginan mereka tidak dipenuhi. Seterusnya, Mumtaz Hassan dan Zuriati Muhammad Yusof pula mengupas isu gangguan seksual di mana gangguan seksual bermaksud sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Selain itu, kajian Nuraida Endut dan rakan-rakan mendapati penglibatan remaja lelaki dalam jenayah seksual adalah terhad di Malaysia. Namun begitu, adalah penting untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong kepada peningkatan jenayah seksual agar ianya dapat dicegah dengan lebih awal bagi mengelak penglibatan orang muda dalam jenayah khususnya jenayah seksual. Baiklah, seterusnya kita lihat faktor-faktor berisiko yang menyumbang kepada salah laku seks di dalam kawasan sekolah. Antaranya faktor diri sendiri, di mana diri sendiri merujuk kepada individu yang membuat keputusan dan tindakan yang diambil sama ada melalui hasutan orang sekeliling ataupun atas sebab tanggungjawab sendiri. Ini merupakan subjektif di mana boleh dikaitkan tentang kehendak sendiri atau untuk melakukan sesuatu perkara dalam masa yang singkat dan tidak memikirkan kesan dalam tempoh masa yang akan datang. Baiklah, faktor seterusnya akan diteruskan lagi dengan saudara Zaim. Terima kasih saudari Ainur. Saya Ahmad Zaim bin Ahmad Mustafa memegang nombor matrik 829160. Faktor yang seterusnya, tahap kesedaran ibu bapa terhadap jenayah pedofilia. Hasil kajian ini menunjukkan kesedaran ibu bapa berkenaan jenayah pedofilia adalah sangat tinggi, yang bermaksud ibu bapa di sekitar Batu Kerau sedar akan kewujudan jenayah ini dan tahu apa itu pedofilia. Hal ini dapat dilihat melalui kajian ini di mana majoriti ibu bapa memberikan skor yang tinggi untuk soalan yang berkaitan dengan pengetahuan berkenaan jenayah pedofilia. Sebanyak 65% ibu bapa bersetuju bahawa kanak-kanak terdedah kepada unsur seksual sama ada melalui media massa, internet, iklan sekolah dan sebagainya. Ibu bapa juga sedar bahawa pedofilia merupakan jenayah yang berat dan tidak boleh diabaikan oleh masyarakat. Seterusnya, penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan sering berlaku di kalangan remaja. Antara bahan yang sering disalahguna ialah rokok, alkohol, gam, turpetin, ubat batuk dan dadah. Penyalahgunaan bahan bermaksud menggunakan bahan-bahan yang boleh dijadikan ketagih secara berlebihan atau untuk tujuan lain selain daripada tujuan sebenarnya. Perbuatan penyalahgunaan bahan adalah salah dari segi agama dan undang-undang. Bahan-bahan tersebut boleh memudaratkan kesihatan, hilang pertimbangan dan membahayakan diri sendiri serta orang lain. Bahan yang sering disalahguna oleh remaja adalah dadah. Seterusnya, hubungan di antara perapatan ibu bapa dan esteem diri dengan sikap tingkah laku seksual dalam kalangan remaja hamil luar nikah di Semenanjung, Malaysia. Menerusi ayat daripada Kidman dan rakan-rakan, melalui kajian ini membuktikan bahawa perapatan ibu bapa dan anak tidak mempunyai hubungan signifikan dengan esteem diri. Walau bagaimanapun, hasil dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian terdahulu yang melaporkan kewujudan keinginan seksual yang bermotif untuk mendapatkan keperluan cinta, kasih sayang, perhatian, kebahagiaan dan keseronokan adalah kerana kurangnya kasih sayang dan perhatian yang diterima daripada ibu bapa. Seterusnya, tidak mempunyai pengetahuan yang baik tentang penyakit atau akibat hubungan seks. Melalui temubuan yang telah dijalankan bersama 8 orang responden, 7 daripada mereka tahu akan kesan yang dihadapi sekiranya melakukan hubungan seks secara bebas dan hanya 1 sahaja responden yang tidak dapat menjelaskan tentang sebarang penyakit. Ini membuktikan bahawa responden mempunyai pengetahuan yang sederhana berkenaan penyakit yang dihadapi daripada melakukan hubungan seks bebas.
Mereka tahu beberapa penyakit tapi tidak dapat menjelaskan dengan lebih mendalam. Majoriti daripada responden berpendapat bahawa HIV merupakan penyakit yang biasa akan dihadapi sekiranya melakukan hubungan seks secara bebas. Untuk mengetahui faktor yang seterusnya, dipersilakan sahabat saya untuk menerangkan saudara Rafiq. Kepada saudara Zaim. Saya Muhammad Rafiq, mengangkat metrik 829173 akan menerangkan dengan lebih lanjut. Pornografi dalam kalangan remaja generasi Z menurut perspektif Islam. Kajian ini mendapati pornografi menyebabkan masyarakat terdedah kepada ancaman keselamatan yang berpunca daripada jenayah seksual seperti rogol, cabul, pedofilia, parafilia dan sebagainya. Implikasi negatif daripada salah laku ini membawa kepada kehamilan luar nikah, pembuangan bayi serta penularan penyakit kelamin seperti HIV, AIDS dan sebagainya. Sikap ingin mencuba. Menerusi kajian yang dilakukan oleh Amran, menunjukkan terlalu banyak kes-kes berkhalwat ataupun kes persetubuhan haram berpunca daripada keberadaan pasangan perempuan menerima ajakan tidur di rumah sewa pasangannya, di hotel, di tempat kerja pasangan lelaki dan sebagainya. Sim Dawirtu pula menjelaskan bahawa keinginan untuk membina hubungan dengan teman lelaki dan tekanan rakan sebaya menyebabkan ramai remaja melakukan seks bebas longer than usual. Seterusnya, menyimpan bahan lucah. Kajian ini menunjukkan 24.4% responden bersetuju dengan menganggap hobi menyimpan bahan lucah ini adalah untuk mengisi masa lapang mereka. Hobi belia yang tidak bermoral ini mendorong aktiviti tidak sihat berlaku. Sebanyak 23.3% pula menyatakan mengalami ketagihan dalam membaca, melihat atau menyimpan bahan lucah dan berbaki 15.9% menyatakan ibu bapa tidak pernah menegur apabila mereka melakukannya. Ketagihan melihat atau membaca bahan lucah ini ibarat seperti ketagihan menghisap rokok atau candu maupun dadah. Namun, gejala ini lebih memberi impak yang besar kepada salah laku seksual yang lebih ekstrim. Seterusnya, saya akan serahkan untuk pembentangan yang lebih lanjut kepada Nur Hafina Zifah. Baik, terima kasih saudara Rafiq. Saya Nur Hafina Zifah binti Arifin, pemegang nombor metrik 829219. Baik, kita lihat kepada faktor seterusnya, pengaruh media massa. Nasruddin dan rakan-rakan dalam kajiannya berkata, kemudahan internet mempunyai implikasi negatif jika ianya disalahgunakan atau tidak dipantau dengan baik. Pelajar-pelajar boleh mendapatkan maklumat yang berguna daripada internet, tetapi pada masa yang sama mereka terdedah dengan pelbagai maklumat negatif seperti bahan lucah ataupun porno, subversifan keganasan yang boleh menyelewengkan akidah mereka. Mereka melihat, tertarik, kemudian mencuba. Okey, faktor yang ke-10, penceraian ibu bapa. Anak-anak daripada keluarga yang mengalami penceraian akan mengalami pelbagai emosi dan perasaan disebabkan ketiadaan ibu bapa sebagai peneraju utama dalam memastikan fungsi sesebuah keluarga berjalan dengan baik. Antara emosi yang sering dikaitkan dengan anak-anak dalam situasi ini adalah perasaan sedih, tertekan, malu, marah, benci, bersalah dan sebagainya. Menurut Zulkifli dan Mustafa, emosi ini muncul ekoran tekanan yang dihadapi kerana mengalami keadaan hidup yang berbeza daripada keadaan yang sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan mereka cenderung merasa kesunyian dan rasa hilang tempat bergantung disebabkan keadaan keluarga yang bermasalah. Implikasinya, golongan remaja lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan dan kadang-kala sering melakukan aktiviti yang tidak bermoral bersama rakan-rakan. Faktor perceraian ibu bapa memberi impak terhadap kebahagiaan hidup berkeluarga, terutamanya kepada anak-anak yang kehilangan sokongan ibu bapa. Kesimpulannya dekat sini, dapat kita kenal pasti ada 3 faktor utama iaitu perasaan ingin mencuba, pengaruh rakan sebaya dan juga keretakan dalam sistem kekeluargaan. Dapat dilihat pelajar tidak mempunyai pengetahuan yang meluas berkaitan isu seksualiti sekadar tahu akibat dari segi penyakit. Perbincangan mengenai seks dilihat satu tabu dalam masyarakat Malaysia. Hal ini disebabkan keadaan persekitaran sekeliling itu sendiri yang tidak didedahkan mengenai topik seksualiti dengan jelas sehingga mereka mengetahuinya daripada rakan-rakan, media sosial, televisyen dan sebagainya. Salah satu kajian di atas menyatakan bahawa isu salah laku seksual ini mempunyai hubung kait rapat dengan masalah kesihatan mental. Masyarakat mengetahui bahawa perlakuan seksual dalam kalangan pelajar sekolah adalah tidak wajar kerana mereka di bawah umur. Apabila pelajar melakukan hubungan seksual, ia akan melahirkan perasaan bersalah kerana telah melanggar undang-undang serta pegangan agama. Tekanan mula dirasai sehingga mengganggu masalah mental pelajar. Maka marilah kita bersama-sama mewujudkan kembali ambil tahu yang diamalkan oleh komuniti tradisional dahulu. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.